Okey, Assalamualaikum. Keletihan dan tidak bermaya adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh ramai pesakit kanser. Dan keletihan ataupun tidak bermaya ni dalam istilah perubatan kita panggil cancer related fatigue. Dan keletihan akibat kanser ni boleh menjadi satu masalah yang berat dan kadang-kadang memang sukar untuk dipulihkan, terutamanya jika kita tidak tahu punca dia. Seseorang yang mengidap penyakit kanser mungkin akan mengalami masalah bukan saja masalah keletihan, tetapi mereka boleh mengalami masalah tak bermaya, sukar untuk tidur, tidak ada mood, hilang fokus kepada sesuatu perkara, kadang ingatan mereka juga lemah, dan kadang-kadang rasa sedih tanpa sebab, tertekan dan mudah marah. Jadi pasangan pesakit kanser ni perlu memahamilah perasaan mereka yang mereka alami ni, dan ada keluarga dan juga penjaga yang kurang memahami, dan ini menyebabkan keadaan pesakit ni akan lebih serius. Keletihan akibat kanser ni boleh memberi kesan kepada kualiti hidup pesakit, dan juga boleh menyebabkan kesan kepada pekerjaan, hubungan, dan juga perasaan terhadap diri mereka sendirilah. Dan keletihan akibat kanser ni boleh berbeza dari hari ke hari, dan kadang-kadang pesakit akan merasa sukar untuk bersama ahli keluarga. Mereka suka duduk sendirian dan sukar untuk melakukan perkara-perkara yang selalu mereka lakukan. Kadang-kadang mereka merasa tak ada semangat langsung untuk meneruskan rawatan. Jadi menangani masalah keletihan dan tidak bermaya ni penting untuk pesakit kanser supaya mereka dapat meneruskan rawatan kanser dengan lebih baik. Keletihan ni dia boleh berlaku selama beberapa bulan ataupun sehingga bertahun-tahun. Selalunya dia akan berterusan selepas selesai tamat rawatan. Dan pesakit yang dirawat dengan kemoterapi khususnya, dia mula merasa letih beberapa hari selepas rawatan tu, dan kemudian dia berasa pulih sikit sebelum rawatan yang selanjutnya. Dan kadang-kadang keletihan itu berlaku dalam jangka masa yang agak panjang, dan keletihan juga dialami oleh pesakit yang dirawat dengan rawatan radioterapi, tapi lebih kerap berlaku ke atas pesakit yang dirawat dengan rawatan kemoterapi. Terdapat beberapa punca berlakunya keletihan yang dialami oleh pesakit kanser ni, dan punca sebenarnya selalunya sukar untuk ditentukan. Ia mungkin berkaitan dengan penyakit kanser ataupun rawatan yang diberikan, atau mungkin akibat daripada tekanan perasaan, takut, sedih dengan penyakit kanser itu. Dan kanser dan rawatan kanser boleh mengganggu kandungan protein dan hormon di dalam badan yang dikaitkan dengan keradangan dan inflammatory. Ini boleh menyebabkan keletihan. Dan rawatan kanser boleh juga menyebabkan sel-sel normal mati, sebahagian daripada sel-sel normal itu mati, dan badan memerlukan lebih tenaga untuk pulih. Begitu juga rawatan-rawatan ini mematikan sel-sel kanser dan berlaku penghasilan bahan-bahan kumuh, bahan-bahan buangan yang perlu dikeluarkan daripada badan. Jadi badan memerlukan tenaga yang lebih untuk mengeluarkan bahan-bahan toksin daripada badan ini. Ini juga menyebabkan keletihan. Dan keletihan juga boleh dikaitkan dengan kesan rawatan kanser yang pesakit lalui, seperti kurangnya sel-sel darah, masalah tidur yang dialami, stres, sakit kadang-kadang tu boleh menyebabkan keletihan. Kemudian dia juga boleh disebabkan oleh ubat-ubatan. Setengah ubat tu dia menyebabkan rasa mengantuk, lali dan rasa letih, tak bermaya. Dan keletihan juga boleh disebabkan oleh masalah nutrisi, jika anda terlalu berpantang, tidak mengambil makanan yang cukup, dan ini menyebabkan ada kekurangan zat-zat makanan dan vitamin yang diperlukan. Ada beberapa panduan-panduan yang boleh diamalkan oleh tuan-tuan dan perempuan yang mengidap kanser untuk mengurangkan gejala keletihan dan tidak bermaya ni. Anda perlu mempunyai jadual aktiviti-aktiviti harian, dan kalau boleh jangan terlalu banyak menghabiskan masa siang untuk tidur tanpa buat sesuatu, kerana kalau banyak tidur, banyak rehat pun boleh menyebabkan rasa letih. Lakukan aktiviti-aktiviti yang boleh mengisi masa lapang.
Dan tapi pada waktu malam cuba dapatkan tidur yang bagus, kurang-kurangnya 6 jam ataupun terbaik dapat buat 8 jam. Dan cuba jangan lakukan sesuatu yang boleh mengganggu tidur, contohnya makan ataupun senaman ataupun minum kopi sebelum tidur. Itu akan menyebabkan tidur anda terganggu. Kemudian cuba jadikan kerja-kerja harian tu mudah dilakukan. Contohnya kalau anda masih berminat, masih melakukan tugas memasak contohnya, kan pastikan alat-alat dan juga bahan-bahan untuk memasak itu diletakkan di tempat yang mudah dicapai. Bila anda melaksanakan tugas itu, anda mudah melakukannya sebab anda dah tahu kat mana letaknya bahan-bahan yang diperlukan. Jadi anda tak stres. Kemudian lakukan pekerjaan dengan sederhana, jangan terlalu perlahan dan jangan terlalu bergopoh-gopoh. Okey. Dan lakukan senaman setiap hari untuk menguatkan badan, untuk menguatkan otot-otot dan memulihkan kekuatan. Dan ini akan meningkatkan stamina anda. Ambil makanan yang seimbang, ini penting. Banyak pesakit yang pantang, yang tidak mengambil makanan berkhasiat. Kemudian jika anda merasa stres ataupun kemurungan, sedih dan sebagainya, berbuallah dengan pasangan anda ataupun penjaga anda. Kalau anda rasa anda lebih percaya kepada kawan-kawan ke, sebab sahabat anda, tak kisah siapa pun, anda boleh meluahkan perasaan anda. Mungkin mereka boleh memberi nasihat yang bermanfaat. Dan kepada anda yang mempunyai rakan-rakan di dalam kumpulan sokongan kanser survivor, memang elok dapat berkongsi dengan mereka dan mungkin mereka boleh memberi tips-tips untuk mengurangkan masalah keletihan dan masalah tidak bermaya ini. Kemudian satu lagi yang penting adalah jangan terlalu fokus kepada keletihan ni. Kalau anda fokus ini, nanti anda akan stres dan anda akan bertambah letih dan letih. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah alihkan fokus anda itu kepada benda-benda yang lain. Contohnya anda melakukan hobi, apa yang anda minat lah, tak kisah apa saja yang anda minat. Mendengar muzik ke, bermain muzik ke, bercucuk tanam, melukis, membaca buku, menonton, dan mungkin melakukan kerja amal. Ramai pesakit-pesakit cancer survivor yang melakukan kerja-kerja amal untuk mengisi masa lapang. Dan ini adalah di antara aktiviti-aktiviti yang bermanfaat untuk mengalih fokus anda kepada keletihan dan tidak bermaya, dan mungkin dapat mengurangkan gejala ini. Jadi itu dari antara beberapa tips, panduan yang boleh saya kongsikan bagaimana menghadapi masalah keletihan dan tidak bermaya. Sekian, terima kasih.